Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So seperti biasa, jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya. Share ramai-ramai ya, kita ada shadow ban yang tak berkesudahan, dan juga sertai Telegram saya Regi J. Ritaudin. Baik, keputusan rasmi PRK Kemaman masih belum diumumkan, dan saya tidak ada data keputusan rasmi, maknanya majoriti rasmi dan sebagainya. Okey. Tetapi berdasarkan keputusan sekarang ni, Perikatan Nasional menang dengan majoriti luar biasa besar, jauh lebih besar daripada PRU 15. Okey. So kalau kita memang boleh saya boleh sahkan bahawa baki undi yang belum dikira ni tidak akan mengubah hakikat bahawa Perikatan Nasional menang dengan majoriti luar biasa besar. Luar biasa besar. Apa yang menarik ya, pada PRU 15 atau tahun lepas 2022, bila kita nak kira undi pencapaian Barisan Nasional, kita tak boleh asingkan Barisan dengan PH lagi. Sebab sekarang mereka sudah bersekutu. Jadi sekarang kita anggap undi untuk Barisan serupa dengan undi untuk gandingan Barisan dengan Pakatan Harapan. Okey. So pada PRU 15, Barisan bertanding di Kemaman dan Pakatan juga bertanding di Kemaman. Jadi kita kena campurkan undi Barisan dengan Kemaman, Barisan dengan Pakatan. So Barisan menang 38,535 undi di Kemaman ya. Dan Pakatan menang 8,340 undi di Kemaman pada PRU 15. Dan pada PRU 15 juga PAS atau Perikatan menang 65,714 undi. Maknanya majoriti PAS adalah 27,179 undi. Kira 27,000 lah. So itu majoriti pada PRU 15. Nah sekarang ni untuk analisa bagi PRK Kemaman ni, kita perlu campurkan undi Barisan dan Pakatan sebab mereka satu kumpulan. Jadi pada PRU 15, jika kita campurkan undi Barisan dan Pakatan, ianya berjumlah 46,875 undi. Okey. So kali ini undi masih sedang dikira, tetapi perikatan setakat yang saya baca sebelum buat live ini, perikatan sudah mencapai 64,963 undi, Barisan hanya 27,839. Maknanya Barisan jangan kata dia tak sampai, dia tak capai 46,000. Dia tak capai angka yang dia capai pada PRU 15. Kalau kita asingkan Barisan dengan Pakatan, Barisan dulu dia menang 38,000. Kali ini dia takkan sampai 38,000. Sekarang ni pun dah hampir habis, nak kira undi pun dah 27,000 sahaja. Dan kalau kita campurkan undi Barisan dan Pakatan pada PRU 15, jumlahnya 46,000. Ini baru 27,000. Okey. Now saya akan buat satu live lewat malam dengan angka-angka rasmi. Jadi anda kembali untuk menonton live lewat malam nanti untuk saya buat analisa lengkap. Ini hanya analisa awal. Tetapi nampaknya Barisan dan Pakatan, kerana bila kita cerita Barisan, kita terpaksa ambil kira Pakatan. Sebab dulu pada PRU 15 kita nak buat perbandingan kan. So dulu Pakatan pun bertanding. Jadi kita kena campurkan undi Pakatan dan Barisan dan bandingkannya dengan undi Barisan kali ini. Jadi tamparan yang Barisan kena serupa dengan tamparan buat Pakatan. Itu pertama ya, tamparan cukup kencang. Kedua, teori kononnya pada PRU 15 rasuah telah memenangkan perikatan itu adalah teori yang kini kita boleh sepak masuk dalam longkang atau tong sampah. Okey. Jadi PAS bijak, dia tak rayu keputusan mahkamah, dia sebaliknya ingin masuk pilihan raya. Ketiga, biasanya pilihan raya kecil Perdana Menteri tidak berkempen. Ini Perdana Menteri berkempen, bertungkus lumus berkempen, tetapi penolakan terhadap Barisan dan Pakatan yang berlaku ni, kalau kita lihat tahap penolakan, maknanya tahap peralihan undi Melayu Islam yang saya akan cerita sebentar lagi ni,
lebih besar berbanding dengan PRU 15 dan lebih besar peratus dia berbanding dengan pilihan raya 6 negeri. Maknanya penolakan Melayu Islam ni terhadap kerajaan secara amnya makin teruk. Okey, sekalipun Perdana Menteri ada, dan memandangkan Perdana Menteri ada di situ, bagi saya itu satu kesilapan kerana ada pihak yang sekarang mentafsirkannya sebagai bukti penolakan terhadap Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri bertungkus lumus berkempen di PRN 6 negeri dan dia bertungkus lumus berkempen sini. Jadi keseluruhannya adalah satu referendum yang makin jelas. Pilihan raya 6 negeri juga itu sahaja sudah melibatkan berjuta rakyat Malaysia. Sekarang ni masuk ke Maman. Kemudian PRK Pelangai yang lepas, itu kubu kuat Barisan. Tapi di situ juga kita lihat peralihan besar-besaran undi Melayu Islam daripada Barisan dan PKR kepada Perikatan. Nombor 4, nampaknya keputusan seorang MP Bersatu yang kelima untuk mengumumkan sokong Perdana Menteri nampaknya tidak ada kesan terhadap pengundi. Pengundi tidak beli semua taktik tersebut. Okey. So maknanya sekarang ni di negara ni pengundi Melayu Islam macam ni. Kita dah pilih kita punya camp. Okey. Now, banyak lagi yang kita perlu teroka. Satu yang menarik ialah pada PRU 15, peratus yang keluar mengundi adalah 81%. Kali ini dijangka sedikit kurang dari 70% ataupun 70%. Saya nak tunggulah angka rasmi lah. Maknanya peratus yang keluar mengundi rendah. Dan dalam pada peratus yang keluar mengundi rendah, jumlah undi buat Barisan campur Pakatan ni menurun jauh. Menurun teramat besar dan majoriti Perikatan meningkat dengan mendadak. Ini menunjukkan salah satu daripada dua perkara atau kedua-duanya sekali, iaitu ramai memboikot Barisan Nasional dan tidak keluar mengundi. Ada peralihan undi Melayu Islam yang mendadak daripada Barisan kepada Perikatan, atau kedua-duanya sekali. So kita tunggu keputusan rasmi. Seperkara yang saya nak komen, saya baca kenyataan Ashraf Wajdi. Ashraf Wajdi berkata keputusan ini, dia ucap tahniah kepada PAS, nak tunjuk gentleman, tapi dia tambah pula, dia kata keputusan ni menunjukkan Perikatan masih 69, dia kekal pembangkang, Pakatan dan Barisan kekal kerajaan. Itu alasan yang itu kenyataan yang saya tak tahu mengapa dia buat kenyataan itu tak masuk akal. Adakah Ashraf mencadangkan bahawa jika Barisan menang kerusi ini, Perikatan akan berubah jadi kerajaan? Tak masuk akal lah. Tak masuk akal. Whatever the result, Perikatan tetap pembangkang, Barisan tetap dalam kerajaan. So I do not know Ashraf ni dia tengah cuba nak sampaikan apa. Dan seperkara juga saya nak sentuh, mereka nak siasat orang ni pasal 3R lah, Muhyiddin pasal 3R. Saya nak tanya, adakah berlaku siasatan serius terhadap pemuda UMNO yang melakukan provokasi di kawasan pilihan raya? Itu saya nak lihat lah. Adakah siasatan dilakukan? Ada kenyataan jangan raikan kemenangan. Okay, suddenly kita tak boleh raikan kemenangan. Okay, so adakah provokasi yang berlaku tu yang lebih serius ni diambil tindakan oleh pemuda UMNO? Okay, so itu saya tak tahulah. Sebelum saya mengakhiri live ni, jangan lupa saya akan buat analisa penuh lewat malam nanti lepas pukul 12. Sebelum saya akhiri live ini, saya nak sentuh bahawa sebenarnya ramai menunggu keputusan PRK Kemaman ni ada sebab. Ura-ura yang terbang sana sini berkenaan dengan ini akan berlaku, itu akan berlaku, semuanya jangan pandang remeh. Itu yang saya difahamkan lah. Saya tak menaruh sebarang harapan, anda kenal saya lah, tapi saya difahamkan ada ramai menunggu result ni sebagai the last indicator. Sebab setahun kan kerajaan pimpinan Anwar. So ini memang tepat-tepat setahun, iaitu PRK ni berlaku pada ketika lebih kurang bila Kabinet Anwar ditubuhkan. So memang genap setahun lah. So it is symbolic.
Dan it is the last indicator selepas PRN 6 negeri dan PRK-PRK yang berlaku, yang pihak-pihak tertentu yang lebih atas pun sedang memantau. Itu yang saya faham lah. So sebab itu ada sebab lah Anwar terhegeh-hegeh turun berkempen di Kemaman. Sebab if sekarang ni macam gambaran mereka beri, so Kemaman it's nothing lah, memang dah jangka Perikatan akan menang, so let's move on. Itu semua bohong ya. Mereka memang terdesak nak cuba ubah keadaan di Kemaman. Ada sebab. Dan jangan pandang remeh ura-ura. Saya difahamkan yang jangan kata ahli parlimen Barisan Nasional, saya tak nak cerita pasal mereka lah. Ada ahli parlimen daripada PH pun sedang mempertimbangkan sesuatu. Saya kira anda sudah baca lah laporan sinar dan sebagainya. So itu anda buat kesimpulan sendirilah. Saya pun tak nak buat kesimpulan apa-apa, tetapi saya cuma boleh sebut keputusan Kemaman ni amat penting dalam pertimbangan lanjut pihak-pihak berkenaan. Sehingga kita berjumpa nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.